Seramai 5 orang ahli yang berhormat iaitu Ipoh Barat, Yang Berhormat Farid Bunta, Yang Berhormat Batang Sadong, Yang Berhormat Keluang dan Yang Berhormat Libaran berbahas mengenai pelaksanaan gaji minimum dengan satu, cadangan menyegerakan kenaikan gaji minimum dengan mengambil kira agregat inflasi. Yang kedua, cadangan untuk beri tumpuan kepada pekerja golongan pertengahan untuk tingkatkan gaji dan produktiviti mereka. Dan yang ketiga, isu status penguatkuasaan Perintah Gaji Minimum 2022. Kerajaan sentiasa memandang serius berkenaan dengan agenda penstrukturan semula gaji terutamanya melalui pelaksanaan Perintah Gaji Minimum. Penilaian semula kadar gaji minimum dari masa ke semasa dilaksanakan berdasarkan senario pertumbuhan ekonomi negara dan perubahan kos sara hidup rakyat. Pelaksanaan kajian semula ini penting dalam usaha memastikan pelarasan Perintah Gaji Minimum yang dibuat adalah bersifat dengan izin evidence-based policy. Kajian ini dilaksanakan melalui kaedah empirical kajian lapangan dan bagi memperkukuhkan kajian ini, ianya disokong dengan analisis kuantitatif berdasarkan data-data pentadbiran yang bertujuan menilai keupayaan ekonomi dan impak terhadap pasaran buruh negara dan menetapkan kadar baru gaji minimum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, sehingga kini fasa pelaksanaan kajian semula telah siap 70%. Jawatan Kuasa Teknikal Perundingan Gaji Negara sedang giat melaksanakan perundingan awam dan 15 sesi libat urus di seluruh negara. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, seperti semua yang sedia maklum, dasar gaji minimum digubal untuk menetapkan gaji lantai dengan izin floor wages bagi pekerja kategori terendah dalam pasaran buruh. Berdasarkan kaji selidik pendapatan, perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas, Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati pendapatan bergaji rakyat meningkat kepada 62.8% bagi tahun 2022 disumbangkan oleh peningkatan dalam gaji minimum pada tahun tersebut. Inisiatif pelaksanaan gaji minimum telah terbukti memberi impak positif terhadap peningkatan gaji pekerja yang berpendapatan rendah. Justru, intervensi pasaran buruh seterusnya perlu melihat pekerja bergaji pertengahan yang terhimpit dengan izin squeeze middle seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Kewangan dalam Tinjauan Ekonomi 2024. Merujuk kepada laporan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2022, komposisi pekerja separuh mahir adalah paling tinggi iaitu 58%, manakala 30% adalah pekerja mahir dan selebihnya 12% pekerja berkemahiran rendah daripada keseluruhan 15.4 juta pekerja. Dalam konteks gaji dan upah, data menunjukkan pekerja separuh mahir menerima gaji hampir sama dengan pekerja berkemahiran rendah. Berdasarkan survei gaji dan upah, Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2022, gaji penengah bulanan pekerja separuh mahir adalah ringgit Malaysia 1,817 berbanding dengan ringgit Malaysia 1,635 bagi pekerja berkemahiran rendah. Memandangkan jumlah dan komposisi pekerja separuh mahir ini adalah tinggi dalam pasaran buruh, kadar gaji mereka akan memberi impak terhadap keseluruhan struktur gaji dan upah negara. Dalam memperluaskan skop kumpulan sasar ini, kerajaan telah dan akan terus meneroka dan mengkaji dengan terperinci pelaksanaan model-model gaji yang bersesuaian, termasuk menambah baik pelaksanaan beberapa model dan sistem gaji sedia ada. Cadangan dasar gaji progresif yang berlandaskan konsep sukarela, berteraskan insentif dan berkait dengan produktiviti akan dilaksanakan sebagai pelengkap kepada dasar gaji minimum dan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti PLWS. Pelaksanaan PLWS dapat memastikan sebarang kenaikan upah selaras dengan peningkatan produktiviti atau prestasi yang lebih tinggi. Sistem ini membolehkan pekerja-pekerja mendapat bahagian atau upah yang adil hasil daripada peningkatan produktiviti dan prestasi mereka. Setakat September 2023, 98,119
majikan telah melaksanakan PLWS dan memanfaatkan 5.9 juta orang pekerja dalam pelbagai peringkat pekerjaan termasuk pekerja separuh mahir.